Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ni lewat sikit kita mula. Ada masalah teknikal sikit. So, kita teruskan tajuk sebatian karbon. Itu di mana pada hari ini kita nak tengok perbandingan antara alkana dengan alkina. Perbandingan antara alkana dengan alkina. Okay. So, bila kita sebut perkataan alkana, apa yang perlu awak ingat kat sini alkana, dia punya formula dia adalah CnH2n plus 2. Okey, di mana dia punya kumpulan berfungsinya adalah C ikatan tunggal dengan C. Okey, bila dia ikatan tunggal, okey, kemudian kita tahulah bila ikatan tunggal dia mestilah tepu. Alkina pula dia punya formula ni, okey, dia ada kat sini. Okey, formula ni adalah CnH2n. Okey, di mana dia punya kumpulan berfungsinya adalah C ikatan double dengan C. Okey. So kita tengok perbandingan antara alkana dengan alkina. Bila kita sebut perkataan perbandingan, maka dia ada sama, ada juga tidak sama. Okey, ni kita banding lah. Banding bukan kata kita cari beza saja ni. Banding ni makna kita cari sama dia mana, tak sama dia di mana. Okey. Yang pertama kalau kita tengok alkana dengan alkina, dia bagi contoh kalau heksana. Hex ni maknanya C equal to 6. Oleh kerana formula nya adalah CnH2n plus 2, maka H equal to 14. Heksina pula C6 juga, tetapi H equal to 12 sebab formula nya adalah CnH2n. Sebab tu cikgu kata bila apa yang perlu awak ingat kat sini adalah ingat dari segi dia punya ni formula ni memang kena hafal. Sebab kalau tak hafal formula maka awak tidak boleh membina formula kimia bagi apa-apa. Okey, apa-apa sebatian alkana ataupun alkina. Okey. Jadi di sini oleh kerana dia punya alkana ini yang sama antara ana dengan ina ini adalah dua-dua hanya mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Maknanya tak ada benda lain, hanya karbon dan hidrogen. Boleh? Okey, lepas tu kita juga tengok sebatian kita juga tengok ikatan sifat kimia bagi alkana dengan alkina di mana dua-dua terbakar dengan lengkap menghasilkan gas karbon dioksida dengan air. Tu sama dianya di situ. Okey. Beza ni kat mana? Beza dia yang pertama oleh kerana dia ana ni dia ikatan tunggal antara karbon dengan karbon atom, yang ikatan double, maka ikatan tunggal ini kita panggil hidrokarbon tepu. Hidrokarbon tepu. Okey, bila tepu tak bolehlah nak mengalami tindak balas penambahan yang kita belajar minggu lepas. Okey. Manakala alkina, hidrokarbon tak tepu. Kenapa? Sebab dia ada ikatan double antara karbon dengan karbon atom. Okey, ikatan kovalen tunggal. Ni kita panggil kumpulan berfungsi. Yang ni ikatan kovalen ganda dua. Okey. Alkana oleh kerana ia hidrokarbon tepu, maka ia tak boleh mengalami tindak balas penambahan. Dia hanya boleh mengalami tindak balas penukar gantian. Okey, tetapi hidrokarbon tepu alkina ini dia boleh mengalami tindak balas penambahan. Tambah saja. Okey, seperti yang kita belajar minggu lepas. Okey. Kemudian peratus karbon per molekul lebih rendah. Macam mana kita nak kira peratus karbon per molekul? Okey, katakanlah cikgu nak kira peratus karbon untuk heksana. So kita ada C6H12. Nak cari peratus, H14. Nak cari peratus karbon dia kat sini, kita kena cari JMR dulu. Okey. Kat sini
MR dia adalah sama dengan 6 kali dengan 12 tambah dengan 14 darab dengan 1. So sama dengan berapa kat situ? 72 tambah 14. Jadi berapa ya? 72 86. Betul ke? Betul. Betul. Okey. Hak ni pula dia punya JMR dia berapa? JMR dia sama dengan 6 kali dengan 12 tambah dengan 12 kali dengan 1. 72 tambah 12 sama dengan 84. Jadi bila kita nak cari peratus karbon kat sini, karbon ada berapa? Karbon ada 6 kali dengan 12 bahagi dengan 86 kali dengan 1000. Sorry, 100. Okey, yang ni peratus karbon pula adalah sama dengan 6 kali dengan 12 bahagi dengan 84 kali dengan 100. So cuba tekan kalkulator. Boleh berapa untuk dua-dua tu? Alkana boleh berapa? 83.72. 83.72%. Okey, alkina 85.71%. 85.71%. Maknanya kat sini dia kata peratus jisim karbon per molekul alkana lebih rendah. Betul lah. 83 dengan 85, 83 tu lebih rendah. Manakala alkina peratus karbon per molekul lebih tinggi. Okey, yang seterusnya dia nyalaan kurang jelaga, yang ni nyalaan lebih jelaga. Apa yang kita tahu jelaga-jelaga ni adalah karbon yang tidak terbakar dengan lengkap. Okey. Untuk ini kita boleh buktikan di dalam makmal. Nanti kita masuk dalam makmal nanti bila boleh bersemuka, kita tengok. Kita buat eksperimen ini nak buktikan betul ke heksina ini lebih berjelaga berbanding heksana. So macam mana kita nak buat eksperimen nak tahu lebih jelaga ini? Maka ada eksperimen iaitu di muka surat berapa ni, buku teks awak, muka surat 86, iaitu eksperimen 2A, nak membandingkan antara alkana dengan alkina. Yang pertama kita nak banding dari sudut kejelagaan. Macam mana kita nak nak tengok kejelagaan ini, iaitu cara dia, awak ambil mangkuk penyejak, lepas pada tu sukat 2 cm padu heksana masuk dalam mangkuk penyejak. Kemudian ambil pula 2 cm padu heksina bubuh dalam penyejak satu lagi. Okey, ataupun buat satu-satu. Okey, lepas tu ambil lighter, okey, awak nyalakan kayu uji. Okey, kayu uji, bila kayu uji menyala, awak cucuh. Okey, cucuh. Cucuh, orang panggil dia, nyalakan lah. Nyalakan heksana ini, heksana ni akan menyala. Lepas tu awak ambil kertas turah, letak ke atas ni. Letak ke atas. Lepas tu kita tengok kertas turah tu mana lebih hitam. Kok mana lebih hitam, maknanya ia lebih berjelaga. Okey, itu adalah antara eksperimen yang pertama untuk kita bandingkan kejelagaan antara heksana dengan heksina. Okey, simple saja eksperimen dia. Okey, eksperimen yang kedua, okey, kita nak bezakan alkana dengan alkina. Selain daripada kita boleh tengok penyalaan, kita juga boleh tindak balaskan dia dengan bromin. Tindak balaskan dia dengan bromin. Okey, kalau awak ingat, okey, untuk alkana, bila dia nak react dengan bromin, dia perlu kehadiran cahaya matahari. Maknanya kita kena letak dulu alkana dengan bromin ini di bawah cahaya matahari, barulah tindak balas boleh berlaku. Okey, sebab apa? Sebab dengan kehadiran cahaya matahari, maka barulah klorin tu boleh attack. Okey, attack karbon. Ingat lagi tak kita bincang minggu lepas tu? Awak ingat lagi tak? Okey. Ingat lagi tak? Kan kita buat kita contoh heksana kan. Kita ada H sini.
H sini. Okey, kita ambil metana ni kan. Bila kita react dengan bromin ni, bromin. Kalau kita react lagu tu tak jadi gapo. Jadi kita kena letak bawah cahaya matahari ada UV. Okey, sebenarnya apa yang berlaku bila UV ni ada, maka biat ni dia jadi radikal. Okey, sebenarnya cerita dia lagu tu lah. Biat ni jadi radikal. So bila dia jadi radikal, maka dia akan attack C. Okey, barulah H keluar. Bila H keluar, maka apa yang berlaku kat sini, okey, C, H, maka tepat H keluar tu, Br pun masuk. Okay, H ni akan bergabung dengan Br satu lagi, membentuk HBr. Ni kita panggil tindak balas penukar gantian untuk Ana. Ina tak apa, Ina masuk je. Okay, jadi dia berlakulah step yang pertama. Step yang kedua, kita ada, okay, ni Br dah masuk dah sir. Okay, ni H, ni H, ni H. Okay, so kita ada molekul photobromin kan banyak. So ultraviolet ada. Okey, jadi sama jugalah dengan kehadiran ultraviolet, Br, molekul Br satu lagi jadi radikal, attack pula C. Maka H keluar. Okey, bila H keluar, maka Br pun masuklah tempat H keluar. Okey, dua dah. Br ganti H. Okey, jadi H yang keluar dengan Br ni akan jadi HBr. Okey. Ganti lagi. Okey, so kita ada sekarang C, ni Br, okey, ni Br, okey, ni H, ni H, okey. Tambah lagi Br2, okey, dengan kehadiran ultraviolet, maka Br ni jadi radikal, Br ni jadi radikal, okey, radikal, maka Br ni attack C lagi, maka H ni keluar. Okey, H mana-mana kita tak tahu tapi H keluar. Okey, bila keluar maka Br ganti di tempat ni Br asal, maka Br ganti tempat H keluar, tinggal H satu lagi. Jadi H yang keluar tu akan bergabung dengan Br satu lagi membentuk HBr. Ada lagi H, berlaku lagi, tukar lagi. Ni Br, okey, ni Br asal, okey, ni Br asal, ni H. Okey, ada lagi. Dia akan tukar sehingga semuanya, okey, semuanya sudah diganti dengan Br. Attack lagi. Okey, sebab ada lagi H tak keluar. H pun keluar. Okey, bila keluar, maka Br pun ganti semua H yang ada pada C tersebut. Barulah tindak balas kita panggil selesai. Macam mana tindak balas ini boleh selesai? Perlu ada UV. Maknanya kita kena letak di bawah cahaya matahari. Kalau kita tidak letak bawah cahaya matahari, maka tindak balas ini sukar untuk berlaku. Jadi bila kita tengok dari segi tindak balas untuk alkina, okey, cikgu ambil alkina. Okey. Contohnya kita ambil etina, C double bond, okey. Lepas tu kita ada H, kita ada H, kita ada H, kita ada H. Okey, bila saja kita masukkan air bromin, okey, ke dalamnya, apa yang berlaku kat sini, ikatan double ni putus. Okey, ni H asal, ni H asal, ni H asal, ni H asal, maka satu Br masuk sini, satu Br masuk sini. Ni kita panggil tindak balas apa ni? Kita panggil tindak balas apa? Kita panggil tindak balas penambahan. Tambah je masuk. Masuk mana? Masuk dekat ikatan double. Ni kita panggil tindak balas apa? Ni kita panggil tindak balas penukar gantian. Okey, sebab dia dah tepu. Bila tepu, Br tak boleh nak masuk dah. Macam mau buat larutan gula hot tepu. Bubuh lagi gula. Kaca, memang tak akan larut dah gula tersebut. Sebab apa? Larutan tu sudah tepu. Tak boleh nak masuk gapo. Jadi, supaya juga dengan hidrokarbon tepu, Br tak boleh nak masuk dah. Sebab dia sudah tepu. Jadi, lagu mana kalau Br nak masuk? Dia mesti buat secara gantian. Okey, tubik dulu H, barulah Br boleh masuk. Jadi nak keluar ni bukannya senang sebab dia dah ada ikatan antara dengan H. So that is why dia perlukan ultraviolet. Jadi ultraviolet ni, ultra ungu ni menjadikan halogen itu radikal.
Kita pun tahu kau belajar sejarah juga kan. Radikal ni memang orang apa tu, kalau kumpulan radikal memang dia tak boleh duduk dia akan attack orang dan sebagainya. Ni pun serupa juga. Bila bromin jadi radikal, dia akan attack C. Attack pun tidak di depan, attack kat belakang. Cikgu pun tak tahulah macam mana. Okey, saintis boleh tengok attack kat belakang. Kalau attack kat depan kena gocoh juru benarnya lah. Barulah boleh tahu siapa menang siapa kalah. Attack kat belakang ni tak sah dah boleh menang. Okey, attack kat belakang, ikatan yang lemah itu akan keluar lah. H mana lemah dia akan keluar. Sebab selalunya ikatan ini ada hok lemah, ada hok kuat. Jadi hok lemah tu tubik dulu. Okey, kemudian tubik lagi sampai semua digantikan dengan biat. Okey, ni contoh. Okey, tindak balas penukar gantian dengan tindak balas penambahan yang kita belajar minggu lepas. Okey, cikgu hanya ulang balik. Okey, so cikgu nak padam ya. Okey, jelas ke tak tu? Ada soalan nak tanya? Jelas cikgu. Okey. Jelas itu. Syifat lagu mana kelas Syifat? Kelas Syifat okey, kelas Syifat? Okey cikgu. Awak baru dari 2-3 kali baru dengan cikgu ni. So, cikgu padam semula. Cikgu tak sempat nak buat PowerPoint untuk ni. Okey. Jadi lagu mana dia buat eksperimen ini, nak bandingkan antara Ana dengan Ina, okey, heksana dengan heksina ini, dia hanya titiskan air bromin. Nampak dekat sini dia titiskan air bromin. Okey, masuk dalam heksana. Lepas tu dia guna apa dia? 111 trichloroetana. Okey, ni reagen ni kita sudah belajar dalam tajuk redox. Ingat lagi tak tajuk redox? Di mana kalau bromin itu sudah bertindak balas dengan heksana tu, maknanya warna bromin tu kita tidak akan nampak lah. Dia akan ada 2 layer itu kan. Okey. Jadi sini apa yang kita buat kat sini, ambil 2 cm padu heksana juga masuk dalam tabur G, lepas tu titiskan. Okey, 2-3 titis air bromin. Okey, lepas tu bila kita titis, kita pun goncang. Bila goncang tengok ada perubahan ke tidak. Lepas tu kita ulang pula dengan heksina. Okey, heksina. Okey, jadi kat sini bila kita bubuh 111 trichloroetana, kan kita akan ada 2 layer kat situ dah. 2 layer. Okey, 2 layer. Ini untuk apa dia? Untuk kalau kita katakan ada solution, ada air. Tapi ni kita kira macam tak ada air. Bila tak ada air maknanya kalau ada Br2, maka warna tetrachlorometana akan jadi warna perang. Kalau tak ada Br2, maka tak ada warna perang. Okey, tak ada warna perang lah. Okey. Jadi maksud dia kat sini. Okey, maksud dia kat sini. Lagu mana maksud dia kat sini? Sekejap Maksud dia lagu mana bila dia guna 1 trichloroetana? Okey, jadi kalau ada Br2 jadi warna perang. Maknanya kat sini, kalau heksana ni kita tambah saja, maknanya tak ada tindak balas dah. Bila tak ada tindak balas, maka kalau kita buat C6H14 tambah Br2, okey, maka sini tak ada tindak balas. Sebab apa? Sebab kita tidak expose dia kepada atra umum. Jadi bila tak ada tindak balas, maka yang ada dalam tabung uji ini adalah Br2. Br2. Jadi Br2 warna apa? Warna perang. Okey, warna perang. Dia tunjuk dah warna perang ni. Br2 warna perang. Jadi bila kita letak 111 trichloroetana, kita goncang, maka larutan perang lah terbentuk. Larutan perang dalam 1 trichloroetana mengesahkan bahawasanya bromin ada dalam heksana tersebut. Bila bromin ada dalam heksana tersebut, maka tindak balas tidak berlaku. Okey. Lepas tu kita replace dengan heksina, iaitu C6H12. Replace dengan heksina. Tambah pula dengan Br2.
yang kita tahu sekarang ni bahawasanya okey, heksina boleh bertindak balas dengan Br2. Hasil dia apa dia? Dia tambah je. Hasilnya adalah CH6H12 Br2. Hasil dia gitu. Jadi bila hasil gitu dekat hasil ni maknanya ada tak Br2? Tak ada. Bila tak ada Br2, ada tak warna perang? Tak ada. Maknanya kat sini asal dia ni ada warna perang. Asalnya ada warna perang. Lepas awak titis itu warna perang tak ada. Maknanya kat sini warna perang air bromin dinyahwarnakan. Warna perang air bromin dinyahwarnakan. Ataupun kita boleh kata okey. Okay, maaf ni. Ataupun kita boleh kata campuran ini okey tak ada warna. Tidak berwarna. Tidak berwarna menunjukkan tak ada bromin. Tak ada bromin. Ataupun kita boleh kata warna perang dinyahwarnakan. Ataupun kalau tak kata warna perang dinyahwarnakan, kita boleh kata larutan dalam 111 trichloroetana tidak berwarna. Tidak berwarna maknanya tak ada bromin lah. Maknanya bila tak ada bromin, maknanya bromin sudah bertindak balas dengan alkina. Okey. Boleh faham ke situ? Boleh. Boleh jelas Okey. So kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, lautan kalium manganat 7 berasid. Okey. Lautan kalium manganat 7 berasid. Kalau kita tengok, kita ambil alkina. Tindak balas alkina, ingat tak baru ni? Alkina, kita ada C, katakanlah cikgu ambil untuk C. C2 contohnya. Kita recall balik, kita belajar minggu lepas ni, 1, 2, double bond. Kita ada H, ada H, ada H, ada H. Bila kita react dengan air, dia kena water vapor, H2O, dengan kehadiran KMNO4. KMNO4 ni kalau kita belajar tajuk redox, ia adalah ejen pengoksidaan. Kenapa kita kata dia ejen pengoksidaan? Sebab dia boleh supplykan O. Okey, jadi O ni dia bagi. Hasil dia adalah C. Ni recall kita belajar minggu lepas ni. Ni H, ni H. So sini jadi OH, sini akan jadi OH. Itu yang berlaku yang kita belajar minggu lepas kan. Nama dia akan jadi etan 1, 2, di. Etan ni, bukan entan. Etan 1, 2, di. Diol. Okey. Tu. Recall balik. Tindak balas alkina. Contohnya etina dengan larutan kalium manganat 7. Hasilnya adalah alkohol, diol. O ni maknanya ia kumpulan alkohol. Okey, tetapi kalau kita ambil alkana, memang tidak akan berlaku tindak balas lah. Okey, tidak berlaku tindak balas. Okey, jadi ni kita nak beza antara alkana dengan alkina. Maka cikgu padam yang ni dulu. Okey. Jadi eksperimen ini sama. Okey. Jadi dalam heksana kita tambah lautan kalium manganat 7 berasid masuk dalam ni. Kemudian kita ulang dengan menggunakan heksana. Jadi dekat sini bila kita goncang-goncang kita akan dapati kalau dalam heksana maka larutan kalium manganat 7 ni warna gapo Warna apa? Ungu. Ungu warna ungu. Jadi maknanya kita akan dapati warna ungu kekal tidak berubah.
Tapi kalau kita ganti heksina, kita akan nampak warna ungu diwarnakan. Seperti hipotesis kata. Ni kita akan buktikan dalam makmal. Okey, kita akan buktikan dalam makmal. So, bila kita buktikan dalam makmal, maka perbincangan ini nanti kita bincang dalam makmal. Kita bincang dalam makmal. Dan kalau awak free, awak boleh start lah buat tujuan hipotesis dan sebagainya untuk yang ni. Okey. So, kemudian kita tengok. Tadi cikgu bincang tadi di mana pembakaran. Kita nampak bahawasanya heksina ini terbakar dengan lebih jelaga berbanding dengan heksana. Kenapa heksina terbakar dengan lebih jelaga berbanding heksana? Okey, jadi ini bergantung kepada peratus karbon per molekul. Okey. Jadi kita kira dah tadi untuk propana, untuk ana dengan ina, di mana peratus karbon, hok ni 81, hok ni 85. Maknanya ina peratus karbon lebih tinggi berbanding ana. Jadi bila peratus karbon lebih tinggi, maka ina ni terbakar dengan lebih berjelaga. Sebab jelaga-jelaga ni adalah karbon yang tidak terbakar dengan lengkap. Jadi kalau peratus karbon tu lebih tinggi, maka kecenderungan untuk terbakar dengan tidak lengkap lebih tinggi. Sebab itu dikatakan bila jelaga tu banyak, sebab peratus karbon dia lebih banyak. Okey. Kalau tak faham, koyak ni. Okey. Kemudian kita ada masalah. Dan dikata kat sini, alkina bertindak balas dengan air bromin dengan lautan kalium manganat 7 berasid. Manakala alkana tidak menunjukkan sebarang perubahan. Okey, jadi kita dah belajar dah dalam tajuk tindak balas penambahan di mana alkina bertindak balas dengan bromin, bertindak balas dengan ni. Sebab itu kita akan dapati warna perang air bromin dinyah warnakan. Warna ungu lautan kalium manganat 7 dinyah warnakan. Okey, tetapi alkana ni, alkana tidak. Tiada perubahan sebab ia tidak bertindak balas. Jadi kenapa bertindak balas? Dia kata kat sini bertindak balas kerana alkina ni lebih reaktif daripada alkina. Kenapa dia lebih reaktif? Kerana ia ada ikatan ganda 2 pada molekul alkina. Jadi bila ada ikatan ganda 2, maka ia boleh mengalami tindak balas penambahan. Tetapi ana tidak berlaku tindak balas penambahan kerana ia hanya adalah hidrokarbon tepu. Dia adalah hidrokarbon tepu. Dia tak berlaku tindak balas pada dia. Sebab itu kita akan dapati perbezaan bila kita letak air bromin dalam ana ina, kita letak lautan kalium manganat 7 berasid dalam ana ina. So secara tak langsung kalau kita ada dua botol reagent yang berbeza, dibagi X, dibagi Y, dan diberitahu ke awak X dengan Y tu adalah ana, satu adalah alkana, satu lagi adalah alkina. Dia suruh awak kenal pasti yang mana satu alkana dengan alkina, maka awak boleh buat tindak balas dengan bromin ataupun boleh buat tindak balas dengan larutan kalium manganat 7. Jadi daripada dua-dua tindak balas ini boleh ambil salah satu. Awak boleh bezakan. Awak boleh tentukan mana ana, mana ina. Jelas tak tu? Jelas ke tidak tu? Jelas. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu bagi soalan. Aktiviti 2A ini tanda sebagai homework. Sebagai homework. So, kita masuk seterusnya. Penyediaan alkohol. So, penyediaan alkohol, etanol ialah alkohol yang paling penting dan banyak kegunaannya. Banyak kegunaannya.
Okey, seperti yang awak tahulah, alkohol ini juga kalau banyak kegunaan dia, kalau law ni, boleh relate tak dengan situasi law ni? Dekat mana diguna alkohol? Sanitizer. Sanitizer. Hand sanitizer tu kan. Kalau nak bunuh COVID, misi 75%. Okey, kadang-kadang dia kata, okey, membunuh mikroorganisma saja. Tetapi kalau dia tidak tulis 75% alkohol, maka itu bukan untuk apa tu, untuk sanitize COVID-19 lah. Okey, jadi tu kegunaan lah, sebab tu dia kata banyak kegunaan. Okey, macam mana kita nak sediakan etanol? Nak sediakan alkohol, contoh dia kata etanol. Etanol boleh sediakan yang pertama melalui penapaian. Penapaian iaitu glukos atau kanji dengan kehadiran yeast ni macam nak buat alkohol, nak buat tapel lah. Mau buat tapel ke, tuk buat tapel ke, tapel ubi ke, tapel berah ke. Okey, apa yang berlaku? Daripada berah tu, daripada karbohidrat, okey, hasil glukosa. Kalau kita makan tapel manis-manis tu, glukosa. Okey, boleh kan? Okey, so kita tengok satu-satu. Tapi kalau kita tak makan masa dia manis tu, makan lepas pada tu, kita akan rasa macam orang buat apa tu, orang buat macam buat toddy ke, macam arak ke apa, dia dah jadi alkohol lah. Lepas tu kalau kita tak makan masa alkohol tu, dia tukar dia jadi karbohidrat. Okey, tu secara buat tapai. Jadi tapai ni lepas karbohidrat dia jadi glukosa. Kalau kita makan tapai manis tu, dia dah jadi glukosa, manis, gula tu. Okey, lepas tu dia akan jadi alkohol. Okey. Kemudian yang kedua adalah melalui tindak balas penghidratan etina. Penghidratan etina dengan kehadiran mangkin. Penghidratan etina lagu mana? Etina ni kita tambah dengan ni. Kalau recall balik H4 ni kan. So dia tambah dengan H2O tapi misi dengan kehadiran H3PO4. Asid fosforik sebagai mangkin. Suhu 300 degree Celsius. Pressure 60 atm ni. Ni. Jadi apa dia? Jadi alkohol iaitu C2H5OH. Alkohol dia. Okey. So kita tengok penapaian glukosa. Okay, so penapaian glukosa. Penapaian ialah proses yeast bertindak balas terhadap karbohidrat. Okay, untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida tanpa oksigen. Di mana yeast mengandungi enzim zymase bertindak sebagai mangkin memecahkan gula atau kanji kepada glukosa. Jadi, penapaian seterusnya ke atas glukosa menghasilkan etanol serta gas karbon dioksida. Ni kita boleh buat kat bakmal bila kita dah masuk sekolah nanti kalau sempatlah. Banyak sangat eksperimen duduk tunda-tunda, kalau kita buat eksperimen ini. Okey, di mana boleh tengoklah macam mana gas karbon dioksida terhasil melalui penapaian glukosa. Okey, jelas kat sini. Buku teks awak ni cikgu rasa boleh dibuat sebagai buku rujukan sebab dia macam nota. Dia tidak support sebelum pada ni. Sebelum pada ni banyak tak ada lah.
Okey, banyak tak ada maklumat. Dia minta maklumat kena cari sini. Tapi buku teks awak sekarang ni dia banyak maklumat kat sini. Cukup dah nampaknya bila awak baca sini. Okey, boleh faham sini ke? Penapaian glukosa maknanya daripada karbohidrat, okey, dia jadi glukosa. Daripada glukosa barulah dia jadi etanol. Okey. Jadi kalau kita tidak ambil lagi lepas etanol tu, dia akan teroksida lagi menjadi asid, menjadi asid etanoik lah. Okey, yang akan rasa bila makan tu rasa masak sebagainya. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita tengok persamaan kimia. Okay, dalam kimia ni, bila ada tindak balas kimia, bisa ada persamaan kimia. Contohnya, kita kata persamaan kimia untuk penapaian, di mana glukosa dengan kehadiran yeast tadi. Yeast ada enzim zymase, okay. Maka terbentuklah etanol dengan gas karbon dioksida. Okey, tindak balas ini berlaku pada suhu 37 degree Celsius. Kalau biasa tengok mak buat tape, bila tape tu masak, awak pegang tepat tok tape tu kita akan rasa panas sikit. Okey, panas Okey, sebab apa? Sebab dia punya suhu optimum dia lah. Etanol dihasilkan ditulingkan secara penyulingan berperingkat. Penyulingan berperingkat ni macam kita belajar tajuk apa dia baru ni, petroleum. Awal-awal hari tu kan ada ke? Okay, masa penyulingan berperingkat ni. Tengok buku teks. Penyulingan berperingkat. Kau tak ada. Ni. Ni kita panggil penyulingan berperingkat. Penyulingan berperingkat ni untuk petroleum. Sebab apa dia kena berperingkat? Sebab dia ada banyak ni. Banyak jenis benda ni. Jadi kita suling dia berperingkat ni, maknanya keluar bahan itu mengikut dia punya takat didih dia. Kita panggil penyulingan berperingkat. Okey. Maka di sini tunjuk. Okey. Okey. Tetapi dalam makmal, kita tak buatlah berperingkat. Kita buat simple macam ni saja eksperimen dia. Eksperimen dia simple macam ni saja. Kita buat tape, kita ambil laute, okey. Ni contoh eksperimen penapaian penapaian. Okey, bukan eksperimen, aktiviti saja. Di mana kita ada glukosa. Glukosa ni boleh ambil jus pun boleh. Okey, jus nenas ke yang ada glukosa, yang manis lah, air gula ke, campur dengan yeast. Jadi bila campur dengan yeast, kita akan dapati di sini kita nampak air kapur keruh. Maknanya hasil ni bila air kapur keruh, maka di sini sudah terbentuk etanol. Okey, tetapi etanol ni tidak tulen. Maka kita perlu tulingkan etanol dengan melalui tindak balas. Okey, melalui proses penyulingan. Penyulingan lagu mana ni kita panggil tidak penyulingan berperingkat. Ni dalam makmal saja. Dalam makmal kita lakukan proses penyulingan di mana kita letak hasil ni kita tuang masuk dalam kelalan dasar bulat. Kelalan dasar bulat, maka kita klem dulu biar dia tegak. Lepas tu kita guna apa dia kat sini, kita guna turus penyulingan. Okey, kemudian kita sambung kepada kondenser libik. Okey, kemudian kita panaslah. Jadi air ni suhu dia, takat didih dia 100 degree Celsius. Okey, biasanya etanol takat didih dia 78 degree Celsius. Maka takat didih air ni sudah cukup untuk menjadikan etanol tu gas. Jadi gas etanol akan naik ke atas, okey, kemudian akan masuk ke dalam kondenser libik. Di mana air masuk, air keluar, tujuan air masuk, air keluar ni adalah untuk menyejukkan. Supaya apa dia?
supaya gas etanol ni terkondensasi menjadi air, dan air cecair tersebut kita kumpul lah. Etanol ini kita kumpul dalam tabur uji boleh, dalam kelalangkung boleh. Okey, tu kita boleh kumpulkan etanol. Ini adalah penyediaan etanol melalui proses penapaian yang kita boleh lakukan di dalam makmal. So boleh bacalah eksperimen ini. Cikgu pun tak tahu sempat ke tidak nak buat. Okey. Yang kedua. Yang pertama boleh melalui kaedah penapaian. Yang kedua adalah melalui tindak balas penghidratan etina. Penghidratan maknanya tambah air pada suhu 300/60 dan mangkinya adalah asid fosforik, dapatlah etanol. Okey. Jadi dalam industri, inilah kita buat dalam industri nak hasilkan banyak-banyak, kita guna kaedah ini. Tetapi etina ni biasanya daripada petroleum. Okey, kalau petroleum tu sudah habis, mungkin diboleh gantikan dengan tapen. Tapi kat tapen ni dibuat daripada apa? Kalau berah ke, kalau ubi ke, ataupun bolehlah apa-apa yang sumbernya adalah glukosa. Maknanya dia ada gula lah. Boleh daripada tebu, boleh. Okey. Benda-benda yang manis. Okey. Okey, untuk kita buat penapaian bagi menghasilkan etanol. Jadi dua kaedah untuk menghasilkan alkohol. Okey, contohnya etanol iaitu melalui kaedah penapaian ataupun yang kedua penghidratan etina. Okey, ni biasa kita buat dalam kilang, dekat kilang. Hak ni kita boleh buat dalam makmal. Okey. So, ada soalan nak tanya cikgu? Ada Tak soalan ada. nak tanya? Okey, tak ada. Okey, so kalau tak ada, okey, eksperimen ini kita biarkan. Lepas tu nanti bila kita dah boleh masuk makmal, cikgu rasa kita akan picture lah. Okey, kita akan picture ni, fungsi apa semua ni kita akan picture nanti. Okey, kemudian kita pergi kepada sifat kimia bagi alkohol. Okey. Semua alkohol mempunyai sifat kimia yang sama kerana kehadiran kumpulan hidroksid. Okay, sama juga dengan kumpulan ana dengan ina tadilah. Oleh kerana dia punya kumpulan berfungsi dia sama, maka sifat kimia dia sama. Okey, macam alkohol pun sama. Oleh kerana dia punya kumpulan berfungsi dia sama, iaitu kumpulan hidroksid, ada OH kat hujung, maka ia mempunyai sifat kimia yang sama. Sama ada C1, C2, C3, C4, C5, serupa je. Okey, serupa dari segi sifat kimia. Okey, tindak sifat kimia, bila sebut sifat kimia, mesti relate dengan tindak balas kimia. Okey, so sifat kimia bagi alkohol ada 3 kat sini. Okey, pembakaran, pengoksidaan dengan pendehidratan. Okey. Pembakaran lagu mana pula? Sama. Pembakaran maknanya bakar lah. Bila bakar maknanya dia bertindak balas dengan oksigen. So bila etanol bertindak balas dengan oksigen, hasilnya 2 saja, iaitu gas karbon dioksida dan juga air. Okey, dengan syarat apa dia? Syarat dia mestilah O2 berlebihan. Okey. Kalau O tidak berlebihan, maka dia akan hasilkan seperti karbon lah. Tetapi oleh kerana alkohol ni mudah terbakar, maka oksigen tu mudahlah untuk masuk, maka kita akan dapati alkohol ini dia adalah nyala biru dan dia tidak menghasilkan jelaga. Kita boleh buat perbandingan bila kita masuk dalam makmal nanti, kita ambil alkana, alkina, alkohol, letak dalam piring petri, mangkuk pijang. Kita pun nyalakan ketiga-tiga. Kita akan dapati, kita rasa, nyala ke? Etanol ni nyala ke? Macam seolah-olah tak nampak. Dia sedang menyala. Supaya buat contoh hand sanitizer, dak cucu api, tak nampak pun dia sedang menyala. Sebab itu adalah alkohol. So dia terbakar dengan nyala biru, dia tidak ada jelaga. Okey. Jadi oleh kerana dia tidak ada jelaga, dia terbakar dengan lengkap, maka dia bebaskan kuantiti haba yang banyak. Maknanya kalau kita banding alkohol dengan alkina dengan alkana, maka alkohol ini menghasilkan haba yang lebih banyak. Okey, sebab itulah ia digunakan sebagai bahan api untuk roket. Okey.
Juga kalau kita tengok kereta lumba pun dia guna dia guna minyak tu dia campur dengan alkohol. Sebab tu kita tengok kereta lumba bila dia bawa laju setara mana pun ada tak nampak asap keluar? Tak ada kan? Tak ada. Okey, maknanya dia adalah sebab dia guna alkohol ni, dia dikatakan alkohol ini adalah bahan api mesra alam. Bahan api mesra alam. Okey, mesra alam tu maknanya tak ada jelaga lah. Tapi karbon dioksida ada juga. Okey, karbon dioksida ada juga. Okey, boleh ne? Okey, so ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ha? Tak ada. Apa dia? Jelaga tu asap ke cikgu? Jelaga tu. Siapa dia ni? Kecek ni? Alia Farhana ke? Suara siapa ni? Ya, saya cikgu. Siapa? Ada sana cikgu, betul lah. Alia Farhana. Baru masuk lah ni. Cikgu tunggu baru masuk ni. Jelaga ni. Kat mana dia ni? Kejap. Tak boleh tertekan sikit. Dia dah itu dah. Okay. Kejap. Jelaga ni adalah karbon yang tidak terbakar dengan lengkap. Awak biasa tak tengok itu? Tengok orang bakar tayar. Ya. Bakar tayar. Kalau kita bakar tayar, kan awak nampak tak hitam tu, Bek? Alia? Okey. Kan? Dia keluar warna hitam. Asap tu nampak hitam. Hitam tu maknanya karbon lah. Karbon ni hitam sebenarnya sebab tu tayar tu hitam. Tayar tu banyak karbon. Karbon ni hitam. Tetapi hitam tu atas susunan dia juga. Kalau dia susun, dia punya kikisi dia adalah cara atom-atom tersusun, dia akan jadi diamond. Diamond. Tak ada warna kan, nampak berkilat gitu. Kuat. Di atas susunan atom-atom dia tu lagu mana dia membentuk warna tu kadar-kadar lah. Okey, dia punya dari segi ni. Tapi untuk kita nak tahu jelaga ni adalah asap hitam. Jadi kalau kita tengok orang bakar tu nampak asap hitam, maknanya itu menunjukkan pembakaran tidak lengkap berlaku. Dan hitam itu adalah jelaga. Okey. Kalau orang kampung biasanya guna pelita ataupun lilin. Awak bakar lilin pula ni pun nampak, cikgu nampak hitam. Kalau apa-apa asap warna merah, memang akan jadi hitam. Dapur di rumah pun serupa juga dapur di rumah. Kalau dapur baru-baru beli, kita buka tu warna biru. Tetapi bila kita dah guna banyak, lama-lama dia akan jadi merah. Merah tu puyuh akan jadi warna hitam. Hitam tu jelaga lah. Apa jelaga tu, Bek? Sebab pembakaran tidak lengkap berlaku. Sebab kita kan gas dekat rumah tu kan butana. Kita guna butana. Butana tu kan kumpulan hidrokarbon. Okay, so bila dia terbakar sama je. Bila tak cukup oksigen, hasilnya adalah karbon. Kenapa tak cukup oksigen? Sebab awak punya lubang-lubang udara tu sudah tersumbat. Dalam makmal pun, bila kita nyalakan penunu bunsen, kalau kita tak buka lubang udara dekat penunu bunsen, maka oksigen tak boleh nak masuk. Pembakaran tak lengkap. Api kan jadi warna merah. Bila merah, letak saja bikar akan jadi hitam. Hitam tu sebab apa? Sebab karbon. Okey, keluar disebabkan oleh pembakaran tidak lengkap. Okey, dah? Jelas ke sini? Okey, faham. Okey, so kita pergi kepada tindak balas yang kedua, iaitu tindak balas pengoksidaan. Okey, tindak balas pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan, alkohol ini membentuk asid karboksilik. Maknanya daripada OH dia akan jadi OOH, oksigen masuk. Okay, oksigen masuk. Okay, so kita nampak tak CnH2n+1, CnH2n+1. Okay, so dia ada OOH.
COOH. Daripada alkohol jadi asid karboksilik. Bila alkohol dioksidakan. Bila dioksidakan sebut saja oksida, mesti guna ejen pengoksidaan. Apa ejen pengoksidaan? Kita boleh guna sama ada lautan kalium manganat 7 berasid ataupun lautan kalium dikromat 6 berasid. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Sebab dua-dua merupakan ejen pengoksidaan. Tetapi dari aspek sebatian karbon ini, apa yang dua-dua ni buat? Dia supply oksigen. Dia supply oksigen. Maka oleh kerana dia supply oksigen saja, kita tak letaklah kalium manganat 7 dalam persamaan kimia. Kita hanya letak oksigen. Maknanya daripada OH, maka dia akan jadi C masih lagi 2, maka ujung dia akan jadi COOH. Boleh? COOH. Jadi daripada etanol, dia akan jadi asid etanoik. Dan kita akan nampak kalau kita letak lautan kalium manganat 7 berasid, warna lautan kalium manganat 7 daripada warna ungu, dia akan jadi tidak berwarna, iaitu dinyah warnakan. Dinyah warna maknanya jadi tidak berwarna. Kalau kita letak kalium dikromat 6 berasid, kita akan nampak perubahan warna daripada jingga menjadi hijau. Perubahan warna itu menunjukkan tindak balas telah berlaku. Ni contoh dia bagi kalau etanol. Kalau dia guna propanol daripada propanol jadi asid propanoik. Jadi asid propanoik. Asid propanoik, C2. 2 sini, so situ. Sebab apa? Sebab formula ambil adalah CnH2n plus 1 COOH. Kalau propanoid, prop ni adalah C sama dengan 3. Bila C sama 3, untuk asid karboksilik ini N equal to 2. Sebab apa? Sebab C ni ada dah ni. C ni ada so lagi ni. Jadi kalau 2 sini, tambah 1 sini, 3. Sebab tu kita tengok kat sini, C2H5 COOH. C ada berapa? 2 tambah 1, 3. Sama 3. Daripada propanol jadi asid propanoik. Dan kemudian akhir sekali tindak balas pendehidratan. Penghidratan tadi tambah air. Tadi ada penghidratan tadi tambah air. Itu daripada inat jadi alkohol tambah air, kita panggil penghidratan. Tapi kalau pendehidratan maknanya kita buai air. Buai air. Maknanya pendehidratan alkohol bila kita buai air terbalik. Daripada alkohol jadi alkina. Buai air jadi alkina. Di mana molekul air disingkirkan apabila wap alkohol dialihkan ke atas mangkin yang dipanaskan dengan kuat. Mangkin tersebut kita boleh guna serpihan porselin, boleh guna aluminium oksida ataupun alumina, ataupun kita boleh guna asid sulfurik pekat. Tetapi untuk metanol tak boleh lah. Berapa metanol tak boleh? Apa metanol tak boleh? Untuk tindak balas pendehidratan. Kenapa metanol tidak boleh? Siapa nak jawab? Karbon je. Sebab ada satu atom karbon je. Sebab ikatan karbon kan. Kalau metanol, ni nampak tak ni? Alkina dia start dengan C2. Jadi untuk nak hasilkan C2 ni, dia mesti C ni kena C2 juga. Jadi tak boleh adalah C1. Mac ni C1. Tak boleh ada C1. Sebab kalau C1 tak akan jadi alkina. Sebab alkina start dengan C2. Sebab dia perlu ikatan duben. Nak ikatan duben dengan siapa? Jadi tak dia nak sorang. Tak dia dengan hidrogen. Hidrogen tak boleh sebab hidrogen ada satu je elektrovalen dia. Jadi dia mesti dengan sama-sama karbon ikat ikatan duben. Sebab itulah dia start dengan 2. Sebab tu metanol tak boleh. Sini kalau kita nak buat tindak balas pendehidratan, kita start dengan etanol. Dan seterusnya ke bawah.
Okey, untuk metanol tak boleh. Okey, boleh ke? Boleh faham ke situ? Okey, dan akhir sekali, okey, dia bagi pendehidratan. Contoh dia bagi, kalau etanol, okey, maknanya dua-dua ni ada, ni tindak balas pendehidratan. Okey, daripada H dengan OH tu keluar, maka di sini jadi ikatan double lah. Di mana kumpulan hidroksi dibuat bersama dengan atom hidrogen daripada atom karbon bersebelahan untuk membentuk air. Jadi etanol jadi etina. Kalau propanol jadi propina. Lalu atas apa? Serpihan porselin. Okay, serpihan porselin. Okay. Jadi di sini tindak balas. Okey, ni contohlah. Okey, contoh sifat kimia bagi etanol. Etanol nak jadi asid karboksilik. Okey, so kita ada etanol campur lautan kalium di kromat 6 berasid. Lepas tu kita panaskan. Okey, lepas tu gas yang terhasil ini kita sejukkan dan kita alih masuk dalam tabung uji. So, kita akan dapati gas yang keluar ini oleh kerana ni air sejuk, dia terkondensasi, dia akan jadi hasil. Hasil penyulingan ni kita akan bound. Seperti cuka. Jadi bila seperti cuka, maka menunjukkan dia adalah asid lah. Okey, ni awak boleh baca lah ni. Cikgu bagi dengan itu. Nanti kalau ada masa, kita boleh buatlah eksperimen ni dalam makmal. Kini tidak balas pendehidratan. Okey, pendehidratan. So, pendehidratan di mana kita ada wool kaca rendam dalam etanol. Kita guna wool kaca. Rendam dalam etanol, kita ada serpihan porselin. Okey, kita letak tabung uji, isi dengan air, ada air. Okey, kita nak kumpul gas itu menggunakan kaedah sesaran air. So, kita pun panas serpihan porselin. Bila serpihan porselin panas, maka etanol pakai panas juga. Sebab duduk dalam tabung uji yang sama. Tabung didih yang sama. Bila panas, maka etanol ni jadi gas. Bila jadi gas, dia akan lalu. Okay, atas serpihan porselin. Apa yang serpihan porselin buat? Macam tadi. Okay, serpihan porselin buat gana? Okay, dia buai tu, OH tu. Dengan H tu. Jadi etina. Okay, tu serpihan porselin buat. Jadi daripada etanol, C2H5OH, maka keluarlah gas C2H4 di sini. Daripada etanol, dia akan jadi etina. Okay. Jadi bila kita nak tahu etina ke apa, kita kena buatlah ujian pengesahan. Ni dia kata ni, tambah dengan air bromin. Tengok jadi gapo. Lepas tu tambah kalium manganat 7 pun boleh. Tengok jadi gapo. Kalau betul etina, warna perang air bromin, dinyah warnakan. Kalau betul etina, warna ungu lautan kalium manganat 7 berasid, dinyah warnakan. Okey, itu saja eksperimen dia. So yang ni nanti eksperimen nanti kita akan bincang nanti ni. Sebab tajuk lidah hari tu cikgu suruh buat belakang dulu. Lepas tu bila masuk makmal nanti buat eksperimen rasa macam dah bincang dah benda tu kan. Okay, ni cikgu rasa masuk makmal kita bincang balik. Buat semula lepas tu kita bincang belakang. So ni kita nak buat teori saja. Eksperimen ni cikgu sentuh-sentuh gitu saja. Janji awak faham. Faham ke tak Boleh faham ke? Kok kita bincang setakat ni? Boleh Boleh. faham ke? Boleh Boleh. Okey. Jadi akhir sekali, semua siri homolog alkohol mempunyai kumpulan hidroksil OH sama seperti etanol. Maka oleh itu, ahli-ahli lain dalam siri homolog mengalami tindak balas yang sama. Iaitu boleh mengalami pembakaran, boleh mengalami pengoksidaan dan juga pendehidratan. Jadi dikatakan semua ahli kumpulan alkohol ini dia mempunyai sifat kimia yang sama. Akhir sekali, tandakan 2J sebagai homework. Jadi sifat kimia bagi asid karboksilik itu kita sambung hari Ahad depan. Tak silap cikgu, Ahad dengan Isnin tu masih sekolah lagi. Yang mana duduk asrama tu kalau balik rumah, ada masalah tak lain
Pelajar asrama tu ada masalah lain tak? Yang kelas Aisyah dengan kelas apa tu, kelas Bina tak ada masalah. Cikgu biasa dia dengan dia. Kelas Syifa ni, lagu mana ada ke tidak orang ni senyap setupan. Okey, sekarang lagi ni. Okey, sekarang lagi. Cikgu sediakan bahan sebenarnya untuk Golden Holiday. Sebenarnya sekolah suruh sediakan bahan sebab lepas raya nanti kita belajar online lagi. Lepas tu kita ada cuti pertengahan tahun. Jadi sekolah minta sediakan bahan untuk diberi kepada awak pertengahan tahun untuk cuti pertengahan tahun. Tetapi cikgu nak guna itu sebagai kelas intervensi. Kalau kita buat pagi Jumaat sebab kita dah habis dah. Okey, Golden Holiday kita dah sentuh belaka dah minggu lepas kan. Okey, dah habis dah. Jadi kita perlukan bahan baru untuk buat intervensi seterusnya. Jadi cikgu akan letak dekat sekolah. Cikgu ingat cikgu nak bagi kepada suruh awak pergi ambil dekat pondok jaga esok. Okey, sekejap cikgu stop dulu.